Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Ini harapkan semuanya sihat-sihat dan baik-baik belaka lah. Baik, hari ini saya akan kongsikan bagaimana kita nak membantu anak kita dalam mata pelajaran matematik. Baik, yang pertama sekali kita boleh bantu ialah dari sudut aktiviti perkaitan sebenar. Okey, aktiviti perkaitan sebenar. Aktiviti perkaitan sebenar. Bagaimana aktiviti perkaitan sebenar ni? Okay. Macam ni katakanlah anak kita membeli satu barang pun jajan di kedai. Okey, dia beli satu, dia ambil satu. Kemudian kita kata dekat anak kita, adik, abah pun nak juga jajan. Jadi kita minta adik ambil satu lagi. Baik, sekarang kita tanya anak kita, adik, kita beli berapa jajan? Jadi anak kita akan tengok, oh kita beli satu, dua jajan abah. Jadi kita kata dekat anak kita, oh itulah satu tambah satu bersamaan dengan dua. Okey, nampak mudah kan? Okey, kemudian begitu juga dengan sudut masa. Masa pun sama juga kita boleh gunakan. Adik, hari ni adik bangun pagi pukul 6.30. Adik mandi 10 minit. Jadi pukul berapa adik selesai mandi? Jadi di situ anak akan tahu bahawa berlakunya proses penambahan tempoh masa di situ. Jadi kita mengaitkan setiap aktiviti harian yang dilakukan dengan matematik. Okey. Kemudian yang kedua kita boleh bantu anak kita ialah sifir. Sifir ni nampak mudah, tapi ramai dalam kalangan anak-anak sekolah rendah, termasuk mereka yang berada pada tahun 6 masih belum lagi kuasai sifir. Okey. Jadi untuk kuasai sifir ni sebenarnya perlukan sedikit kreativiti guru dan juga kreativiti ibu bapa untuk kita tingkatkan minat anak kita. Memanglah kalau kita sekadar menggunakan kaedah ibu bapa kita yang dulu-dulu suruh ambil sifir, hafal sifir 2 sehingga sifir 12, memanglah anak-anak kita akan cepat jemu dan jangan juga cepat bosan. Jadi kita boleh cari beberapa fun games ataupun aktiviti-aktiviti permainan yang ada dalam aktiviti seperti team building yang kita lakukan di pejabat, yang kita lakukan harian bersama dengan rakan-rakan kita, dan kita ubah sedikit cara permainan tersebut dengan sifir. Contohnya kita main one to juice kan. One to juice ni kita boleh gunakan permainan one to juice ni untuk anak kita menghafal sifir. Contohnya ada dua orang. Okey, ada dua anak kita yang pertama dan anak kita yang kedua, Along dan Angah. Okey, so Along buat one to juice, kemudian Angah pun one to juice, sama, tengok Along kalah. Okey, Along kalah, Along boleh soal sifir kepada Angah. Okey, 4 kali 2 berapa? Okey, jadi Angah akan menjawab, kemudian Angah tanya balik dengan Along menggunakan permainan one to juice tu tadi. Jadi itu contoh untuk kita kuasai sifir, untuk anak kita kuasai sifir. Mungkin ibu bapa boleh ubah suai beberapa permainan lagi lah. Okey, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita bantu anak kita dengan menguasai 4P, kemahiran 4P. Kuasai kemahiran 4P. Baik, apa tu kemahiran 4P? Kemahiran 4P ni ialah pecahan, beratus dan perpuluhan beserta pertukaran unit. Baik, saya mula dengan pertukaran unit dulu. Pertukaran unit ni contohnya kita dari sudut masa lah, senang cerita. Contoh kita temani isteri kita dan keluarga kita pergi membeli belah. Okey, pergi membeli belah, biasanya masa waktu solat. Jadi ibu solat di ruang solat perempuan, ayah di tempat lelaki. Biasanya ayah akan habis dululah. Okey, jadi kita kata menunggu isteri kita ni membeli belah, solat, berapa tempoh masa ibu solat? Katakanlah ibu solat 5 minit. Jadi kita suruh anak kita tukar unit 5 minit tadi kepada saat. Jadi 1 minit 60 saat. Jadi bagaimana 5 minit tadi nak tukar? Jadi kita suruh anak kita ni dari situ. Okey, begitu juga pertukaran unit melibatkan kilometer. Bila kita balik kampung, okey, akan ada papan tanda kan? Papan tanda highway, tepi-tepi jalan menunjukkan susul keluar 3 kilometer di hadapan. Jadi 3 kilometer kita tanya anak kita, okey 3 kilometer tukarkan kepada meter berapa? Jadi itu kita boleh gunakan untuk pertukaran unit.
Baik, bagaimana pula pecahan peratus, perpuluhan? Ini macam peratus ni sebenarnya kita boleh jumpa juga ketika kita berada di shopping mall. Okey, misalnya kita nampak less, kurang 50%, 20% harga jualan. Dan sekarang ni Shopee kan ada buat jualan murah. Jadi bila tengok iklan Shopee di TV tu, kita kata harga satu barang harga RM1,000. Jadi Shopee bagi less 80%. Berapa adik? Jadi benda-benda sebeginilah kita minta kita bantu anak-anak kita untuk tukaran unit ni lah. Okey, pecahan peratus dan juga perpuluhan. Jadi bila dia dah tukar macam Shopee tadi, saya bagi contoh tadi peratus tadi, contoh dia kata dapat kurang 50%. Dia kurang 50%, maksudnya berapa? 50% tu maksudnya separuh. Separuh tu sama dengan berapa kalau dalam pecahan? 1/2. Jadi dia dah nampak dah berkaitan kat situ. Daripada peratus dia dah pergi kepada pecahan. Kemudian kita kata, kalau begitu 50% tadi sama dengan 1/2 lah dek. Kalau 1/2, macam mana kita nak tukar pula kepada perpuluhan ni? Jadi di situ dia akan berlaku proses pembelajaran secara tak langsung. Kita bantu anak kita matematik dengan menguasai 4 pecahan, peratus, perpuluhan dan pertukaran unit ni tadi lah. Okay, kemudian yang keempat, kita boleh bantu anak kita melalui latih to be. Latih to be bertopikal ataupun berfokus. Latih to be berfokus. Apa tu latih to be berfokus? Maksudnya bila kita dah tahu, dah kaitkan dengan aktiviti berkaitan sebenar, anak kita sudah menguasai sifir, anak kita juga dah kuasai kemahiran 4P tadi, pecahan, peratus, perpuluhan dan pertukaran unit tadi, kita pergi kepada latihan to be berfokus. Yang mana anak kita lemah. Daripada tadi bila kita buat aktiviti berkaitan sebenar, sifir tadi, pecahan, peratus, perpuluhan, kita kena pasti yang mana anak kita lemah. Katakanlah anak kita lemah dari sudut nak menukar peratus kepada perpuluhan, jadi kita fokus pada latih to be itu sahaja. Okey, kalau anak kita dah mahir dalam kemahiran tersebut, mungkin anak kita lemah dari sudut menghitung tempoh masa. Okey, berapa lama kita menunggu. Jadi mungkin anak kita lemah dari situ. Jadi kita fokus kita adalah kepada latihan tersebut. Okey, bila kita dah kena pasti diagnostik, kita kata kita diagnosis lah, kalau macam istilah perubatan tu, kita diagnosis sakit apa anak kita berikan ubatnya kepada latih to be fokus ini, barulah kita pergi kepada soalan berformat exam, soalan berformat peperiksaan. Okey, kita dedahkan mereka lebih awal, kita dedahkan sebenarnya adalah lebih baik, walaupun dia belum mungkin di sekolah belum habis lagi silibus sukatan dan sebagainya, tapi bila kita memberikan pendedahan kepada anak-anak kita soalan berformat peperiksaan ini dengan lebih kerat, pelbagai kertas latihan, tak kisahlah daripada negeri mana sekalipun, sebenarnya itu lebih menyebabkan anak kita bersedialah. Okay? Jadi 5 perkara ni sebenarnya kalau kita lakukan, kita dapat membantu anak kita dalam mata pelajaran matematik. Yang pertama, aktiviti berkaitan sebenar. Yang kedua, sifir. Kemudian kuasai kemahiran 4P, latih to be fokus dan juga soalan performa exam. Jadi saya harap perkongsian saya pada hari ini sikit sebanyak membantu ibu bapa di rumah bagaimana untuk membantu anak dalam menguasai mata pelajaran matematik.